Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Maui. Dah record. Dah record. Potong steam tu. Betul sah. Alright, let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nak Manap. Saya Mim Alif WI Maui. Ia nama Maui Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh rakan kolaborasi kami Hans Ezra. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh saja lungsuri laman IG beliau iaitu @HansEzra ataupun boleh call 9028560090285600 Hans Ezra. Kita dah makin malas sekarang. Salah. Sebab dah 2 minggu turut-turut kita collaborate dengan orang. Jadi kita pakai dorang punya raw audio. Dia senang upload lah. Senang kan. Dia senang lah. Tak payah nak edit. Tapi ni kali yang ni episod kena dengan edit. Ya. Kita last week kita collaborate dengan Murabal guys. Murabal. Yang baru sebelum Murah tadi bro. Murabal. Okay, sorry. Too early. Morning Sekarang ni kita cakap pasal morning ni, kita dah collaborate dengan one of the newer podcast. Yes. Earn Morning, Eat Morning. Yang daripada Earn Morning, Eat Morning. Kalau Kais pagi, makan pagi. Yes. Aku pun nak translate takut salah. Correct. So tadi kita dah recordkan diorang 3 episod. Oh ya. Rasa macam 4 gitu. Diorang nak balik. Oh ya. Aku tak kasi balik. Tu lah. Aku cakap diorang stay sini. Lagipun diorang tak boleh balik bro. Cepat belum makan second round. Yes, asam pedas. yes. So malam ni kita nak record a short episode, tapi kita punya short pun tak percaya sangat lah. Itulah. Takut masuk air pula. Kalau diorang boleh berbual sampai 4 pagi, ayo. apalah sangat lipat rumah aku dengan. Jadi itu dia. malam ni kita, aku rasa sangat rasa bertuah lah. You not doing live Yeah. Siapa ni? Putri bini kau. Bini aku message Tengah live ni Bi. Masih nak berbual Jadi malam ni kita dah recording dengan orang tadi. Sekarang ni kita dah jemput sekali lagi. Kali ni kita punya end of the story pula. Kita pula anchor lah. Tadi diorang tanya banyak soalan. Kita tanya pula soalan lah. Tapi tadi Farhan dah tanya kita. Dia dah minta kita nak topik yang panas-panas. Nak panas lah. Kejap. Wan, matikan aircon, matikan kipas. Jadi without further ado, kita nak jemput lah 3 orang jejaka yang 3 darah. Masuk part of the Earn Morning, Eat Morning podcast. Dipersilakan Yazid, Farhan dan juga Ridwan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Baik. Dia kira whatever, kita returning in favor lah. Returning in favor. Kita pun bukan apa takut tak ada content. Jadi invite orang datang kat sini. Kira lepas this 2 week kita kerja senang. Dah makin malas tu. Perkembangan terbaru kita. Kau baru lepas video editingnya course. Jadi apa-apa Panjat kau nak cakap apa tadi? Apa-apa sekarang video kau buat. Ya, terpaksa. Dah ada kerja sekarang lah. Yalah, pasal takut orang komplain. Bukan orang, aku komplain selalu. Sebab selalu buat kerja. Kalau untuk pendengar kita di luar sana kan, kita tahu yang audio selalu kau yang bikin. Memang. So kita tengah kata orang tu transform into another platform, iaitu TikTok ataupun video social media. Jadi aku automatic lah volunteer myself
to go for this short course. Dapat sponsor tu. Video betul ada orang sponsor bro. Tapi bukan semua lah kan. Alhamdulillah. Partial. Two of our collaborators, Mus Agent dan juga Hans Ezra telah pun sponsor aku untuk this video editing course. Dan setengah daripada tu dibayarkan oleh Skill Future. Alhamdulillah masih ada juga balance Skill Future tu. Kira masih kau belum Masih belajar. ada macam orang tu dia simpan 1,000 aku tak tahu buat apa. Simpan buat apa aku tak tahu. Jadi kita ada guest ni 3 orang kat depan ni. Kenapa aku decided to nak berbual dengan orang? Sebab they are the one who to a certain extent inspired us. Walaupun kita ni so-called OG dapat tahun buat podcast. Tak adalah semacam tua kita. Tapi diorang punya involvement dalam buat video is the one that really make us macam buat aku rasa macam terpanggil. Because inspire kita juga. Because we know sekarang ni it is very important. Video aspect of the social media is very important. People not only auditory tapi visual also. Kalau kau macam jadi mana sekarang orang tak ada imagination lah macam kita. Tak imagination tak kuat. kalau dengar suara macam aku macam dia ni mesti bird macam badan macam ketul-ketul. Kita tengok nampak muka dah lah pendek tak ada leher. Ketul diri Betul. Allah. So Muka macam mana? kurang ajar. Kau dah main mak sekarang Baung. Jadi korang korang dah start buat video daripada dulu lah. Dulu zaman-zaman 3GP buat video lain. Tapi sekarang masih zaman GPRS lagi bro. GPRS Dulu tak ada 3G. transfer pakai Bluetooth, pakai infrared. Sekarang ni dah buat video lain dekat social media and everything. Kenapa korang decide nak buat video? Sebelum even korang start buat podcast, do you see the importance of buat video? Video exposure tu, is it very important yang menyebabkan korang buat video dulu sebelum even decide to buat podcast, ataupun macam mana? Okay, I'll take this question lah. Okay, I'll take this Introduce question. yourself. Introduce yourself. Alright, saya Rizwan Juraimi. Daripada CHI. Okay. So Apa tu CHI? CHI is Clockwork Hustlers. I see. Jadi the thing about it is kita memang our end goal is to be in the podcast industry lah. Memang nak buat podcast. Memang nak buat podcast. Tetapi kita tahu we are nobody. We are nobody. Sama-sama. Jadi bila kita nak start out this, right, we want to gain traction. We want people to know who we are sebelum kita even go into the podcast. Where you come from. Yes, So you who tell we them, are, where you come from. So we tell them. Tu lagu apa? Aku macam tahu lagu tu. Lagu apa? Itu lagu NS tu. Oh sure lah. Apa tu NS? Okay. Here who Kau masih ada where we come from. So we tell them. Okay. Sorry. You were saying? Betul, okay. So that is where kita actually decided to go into videography dulu lah. Padahal none of us have going through any courses untuk edit videos. Kita at that stage pun kita tak tahu nak pakai apa pun, senang kata. Rasa macam bangga gitu. Yeah, jadi that's where kita decided to okay, come, let's go. Kita start with a video. Kita akan just berbual about certain topics. And bila berbual pasal topik ni, at first kita tak tahu nak berbual pasal apa. Sampai kita set out Excel sheet 30 hari nak berbual pasal apa. Excel sheet? Really. Korang buat macam storyboard gitu Yeah, something along that line. Tapi what we caveat at the start apa ya topik yang kita dah preset 30 hari, anytime ada orang nak debate and change, we are open to it. And most of the time pun change jugalah. So that is where kita get comfortable talking about something. Technically we're alone, tapi when we are actually doing this video, kita punya topik somehow gel because every one of us have different opinions. Of course. Yeah, so daripada situ bila kita flow into the podcast side kan, memang kita baru. We are on our 11th episode. And the thing about it is kita tak ada banyak ideas, kita tak ada banyak network and all these things. So we use that video to actually put a face to the person lah. That's why we decided on that. Tapi penting tau sekarang video-video ni semua. Kenapa? Because there's a lot of other podcasts out there yang they already realise the importance of video. And dorang dah masuk buat video and the results are quite positive. Yang ada dah dapat sponsor besar-besar and everything. Congrats to them lah. Because they know dia punya video, dia punya traction tu lain daripada audio punya podcast and everything. Tapi it needs a special skill set lah. Macam kita kalau buat video, nak editing pun tak tahu macam mana, pakai CapCut pun, buat TikTok kadang-kadang dulu kau remember kita the first time kita buat live. Kita kekok nak mampus sebab dia pakai kamera. Pasal panggil kita macam kekok lah. Pasal selalunya kita di belakang tabir kan. Correct. Tiba-tiba dah kena berdepan dengan kamera ni. Macam lagi satu punya kita very conscious about ourselves lah. Cakap pasal kekok ni kan, antara korang 3 orang aku tahu, because I know lah personally, I know him personally.
Tak mau cakap lah kenal kat mana, tapi dia jiran sebelah rumah aku Antara korang 3 orang ni, Yazid paling pendiam kan? Yes. Tak banyak berbual. But Yazid, kau pernah imagine tak Zid, that you will one day buat podcast and you have to talk on the podcast? Talking on the podcast memang for me tak pernah imagine lah. Tak pernah imagine seriously because I mean inside myself when I was in my previous job, okay, I want to be a content creator. So when I come out with a few content, so I mean it's an organisation kan. Correct. So there's a lot of approval needed and a lot of red tapes and everything. So I didn't like it. So when one came to me telling about this idea, tiba-tiba ni baby keluar. Macam baby alamak. Dia macam tiba-tiba macam keluar. telur macam pecah. So literally when one came, you had a baby. Macam gitu. Betul. So macam the question is, gitulah. one, where do you come? Where do you come from? I think I came quite deep inside. Very good answer. Okay. I managed to pick that one out. Tapi after that, did one take responsibility of the baby that he come on from not? Dia tak nak. Masih lah. Mana ada tanah ni sekarang ni tengah take responsibility ni. Boleh nampak Yazid masih buffering tu. Nak kena faham rumah dia sebelah dah panggil. Now what time already? So okay, so you took the opportunity to express your creativity lah, without any red tapes ke apa ke. Yes, correct. Kira dulu dengan syarikat besar rasa macam rimas besar, lah Rasa macam yalah Do macam you tak feel boleh liberated now or not? liberated. Tak ada freedom lah kira. Of course lah. At that point of time That point of time tak ada freedom lah. Betul. Because I mean everybody knows lah that industry you cannot anyhow post anything. Betul. Anyhow. So sometimes when you come up with ideas and all this seringkali kena shut down. Kena vet through juga ada filter. Correct. So sekarang rasa macam liberated, macam bebas, macam merdeka. Of course lah. But it takes Free Yazid. nak kena pakai scarf. Nak pakai scarf. Free Yazid. Tu dah salah bawa tu. Dah kena tangkap. Siapa yang tahu lah. Tapi sekarang ni with that freedom, okay, do you think that alamak sekarang aku dah ada freedom, aku dah boleh buat apa aku nak? Do you feel macam it's a chore to you, macam kira macam tanggungjawab ni besar, macam I need to explore this, I need to explore that. Do you ever see that way? Of course lah, pasal it's not easy, you know, coming from I mean I've been 13 years apa. Previously 13 years kan? Lepas tu you come out tak tahu pun nak buat starting. Even though when nak suruh buat content macam mana aku nak cakap depan kamera ni? Macam mana aku nak berbual pasal ni? Terbawa dia punya sekatan ni. Correct. Macam it takes time for you to build up. Even macam ni this process of me talking to the mic it takes a lot of time. You can ask them how our first episode, kita punya trial episode, not our first episode in Spotify we had a trial. Ada trial. We had a trial. Ada prequel. Yes. Farhan was like saying, Zid, kenapa kau tak mobile? Yeah, true. Korang simpan tak ada audio clip? Kita ada tak? I don't know. I don't think so. Ada dekat your laptop. Ada. Korang Itu patut time kau pakai kau punya laptop. Korang patut Nanti aku simpan. kena check balik. Lepas tu release it as a blooper, as a prequel to Earn Morning, Eat Bila, Morning. seriously, bila kita dengar balik kita punya first few episode Obits ya. Kentas jangan kau suara macam gini. Kau bodoh apa. Sampai sekarang kita masih simpan kita punya intro yang sampai sekarang aku jadi bahan dengan anak-anak aku tahu. Bila part Maui Anak si Ilham nanti datang nanti. Jadi apa? Maui. Tapi dari itu kenapa kita tak nak tukar the opening? Pasal apa? The only reason pasal kita malas. Senang tu reason. And actually kita ada yang gentleman pun is another identity altogether. Orang sampai PM aku tahu. Orang tanya, biasa people ingat aku salah pronounce. But actually that's where I wanted it to be. Cousin aku bilang, Yan, kau cakap dengan Azmi berbual betul-betul. Apa sah gentleman? Pelat lah kan? Tak duk, itu dia punya trademark. Itu trademark. Jadi orang ingat tak? Orang akan ingat. Yes. Betul. So this is part of itu pasal aku terskided actually tahu kan. memang. Jadi dia kira nak just ikut lah gentleman. Dah sampai sekarang melekat dah. So talking about identity kan, korang 3 orang yang berbeza-beza. Identity yang berbeza. Tapi
Wan ada dia punya own identity, Yazid ada identity sendiri. Tapi satu gila apa? Gila talak, bukan gila talak. Gila talak, gila kuasa. Gila kuasa, Masya Allah. Sorry. Gila talak. Gila kuasa. Gila kuasa. So Wan, Farhan. Saya. Among the three, okay, you are one of the more expressive. Yeah, very. Okay. Yeah. And we have said it in the previous recording dengan korang, kita cakap this is important. While Wan ada kau punya own strength, Yazid is a peacekeeper. Tapi the fact that you are the one that kills off the point tau. Dia like what we said earlier, ada feeder, ada tikung, ada feeder, ada killer. And you are the one that kills. And punchline kadang-kadang sampai put the message across. Have you ever seen yourself that you are that important dalam tu tiga? Not putting aside the other two, tapi have you ever considered that aku buat gini, it is important tau. Kalau aku tak buat gini, kadang-kadang point tak put across. I don't see it macam like if I don't say it then the point tak come across. It's just that ini semua datang dari lubuk hati sendiri. Kan, like my mind will just run about something. When you talk about something, my mind will just think about it. So kadang ada baik dan buruk dia. Like you say, mungkin I tercakap apa yang my partner tak cakap without even knowing it in the first place. I see. But I see it as a trial and error in a way. The more I talk, the more that I could ignite their correct questions. I see. Betul. So then they will pick up along the way. Ni something yang kita kena work on also lah. Kan? Mula-mula memang susah nak korek orang to just talk on whatever that I'm talking. Let's say I say about 10 things, they have to pick up on one thing, dan orang macam expand on it lah, berbual lagi. So to me, I will always tell them, sorry kalau aku panjang gila. Ini my wife knows me very well lah. Dia cakap aku ni macam melirik sangat, macam makcik. Loso senang cakap. Macam Negi tapi banyak colok if I don't membebel lah. Aku lebih kira banyak colok membebel lah. Betul. Negi Nampak Meliti So kira bingit lah. Belum aku habis. Dia macam memekak gitu kat mak. memang tak macam mak aku. Mak kau memang Kau ingat mulut longkang. Sorry Kita side track sikit. Boleh. Otak kau cakap mak aku mulut longkang. Tak ada. Kau dah lancawi mak aku tadi. Aku lancawi tak cakap macam gitu. Mak aku mulut rumah longkang. tangga Ini hal rumah tangga ni. Itu hari yang pasal aku buat anniversary tu. Apa mak aku cakap dengan kau? Okay. Minggu lepas Mak nak buat anniversary dengan bini, surprise lah. So family semua ada, semua gedebak-gedebuk. So sebelum diorang sampai, pengantin belum sampai, Typical mak aku lah. one of our friend tanya, "Cik, pengantin mana?" Kau boleh expect mak dia jawab, Pengantin belum sampai lah, pengantin tengah main." Aku dah kenal mak dia. Aku dah agak dah mak dia akan jawab macam tu. Tapi members aku ni, dia tak tahu, tak kenal maknya si Manap ni. Muka dia literally macam, "Astaghfirullahaladzim, mak tu ni berapa kotor dengan aku, ya Allah." And aku not surprised mak aku cakap gitu. Dia just Muka tak ada expression. Pengantin. Pasal orang boyan ni bro, diorang kira terus tau. Yeah. They don't give a F okay. about who you are tau. see. Diorang nak gurau kasar. Mak aku punya orang, dia tak kira. Dia nak cakap, dia cakap. Go big or go Dia nak lancar wave belakang aku, dia lancar wave bro. Depan anak saudara aku semua, Pak Busu kau gini. Bila aku kat depan tak ada pula gitu. Normal lah. Biasalah. Dia mulut je. Dia tengok kau dah takut. Nah? Satu kali pergi empat. Okay, because the chemistry korang baru bermula. Correct. Belum ada chemistry. And lagi korang 3 orang. It's a bit harder to synchronize korang 3 orang punya energy for you all to feed off each other. Macam kita 2 orang mana Ya. Kadang pun tak sebenarnya aku menyampah dengan dia. Aku tak suka dia. Sumpah aku benci. Tapi dah terpaksa pasal tak ada kawan lain kan. The chemistry the chemistry is built over time. Even sometimes bila kita buat hosting dulu we will feed off each other. And this is something that cannot be taught. This is something that cannot be learned. This is something that can only be gained through over the years, exposure, your interaction with each other. So I believe, like I said tadi lah, kita dah nampak korang punya peningkatan. Dah start nak masuk air, dah start nak gel together. You will give yourself time. InsyaAllah boleh jadi meripik lagi lah, boleh jadi. Cuma satulah, kalau korang boleh untuk kita nasihat, tak mau hold back. Cakap je. I mean, cakap aja tak semestinya korang nak kena maki-maki ke nak kena. Janganlah. Don't go there lah.
we already have one or two yang dah pergi ke situ. Enough lah. Tapi jangan hold back. Sebab kalau korang hold back, korang tak perasan, orang dengar, orang perasan tau, orang tahu tau. Kita pernah kena mana Betul. Korang tak mau step macam abang-abang buat biji-biji. podcast dari rigid, berbual nak step betul-betul proper. Kadang-kadang bahasa yang kita pakai tu betul. Proper, tapi sebab dah kebiasaan. Tapi cara penyampaian tu tak payah nak yelah kita pun begini. Bosan. Lagi kalau aku yang buat editing, aku dengar suara dia macam gini, memang musibah tu. Bosan. Just let loose. Tak mau fikir apa-apa. Agak-agak kalau benda terlepas cakap, boleh edit. Siapa antara korang yang edit audio? Saya. One. One. Dia kerja, biarkan. Biar dia kerja susah sikit lah. Takkan edit pun, masuk ke. Masukkan. No, but seriously, raw lagi bagus tau. Yeah. Raw I mean, lagi bagus. no pun intended lah. Raw is war. Seriously. Raw is raw. Yeah. Because at the end of the day, people want originality. Yeah, true. Jangan nak start aboy lagi Tak. Aku dah tak ada lagi story pasal boy. Originality. Sebab banyak kat luar banyak sangat podcast. Yep. Apa yang membezakan korang dengan orang lain? Podcast apa yang membezakan kita dengan orang lain? Kita punya own identity lah. Correct. Correct. Yeah, betul. Kalau I think, they also trying to find their own identity juga. sedang mencari. Sedang mencari. Kalau satu hari orang cakap aku nak sponsor korang 10,000, tapi korang berbual pasal ni, pasal topik benda-benda yang korang tak suka, tak berkenan, korang nak buat tak? Tak nak. 10,000 tau seorang. Tak nak. Tak nak. Tak suka Tapi topik tu korang tak suka. Tak suka, tak pandai, tak tahu menahu, tapi nak kena research rabak-rabak. Talk about economics. Tak nak. Economics Is it? 10,000 banyak uncang teh boleh beli. Nak tak? Bukan satu booth di dua, tapi satu expo kau boleh buat. Melampau. Boleh nak? I don't think so lah. Yeah, it'll be hard to turn down. But then again, we see where it's the end game. Macam kita nak ke mana saja kita punya direction kan. Because after that nanti macam kita punya identity tu tukar. Dah tak bosan. True. Losing ourselves lah macam tu lah. Identity is one thing lah, because the thing that I feel sekiranya that topic doesn't vibe with us. Yes, correct. Bila kita keluar kan, it will also sound damn fake. Correct. You will also keluarkan macam very robotic. Yes. Kita don't believe in it. Tak ikhlas. People boleh tahu from your tone of your voice like it's scripted. Yes, exactly. Then you don't feel the emotions yang korang keluarkan. Correct. Aku nak tanya kau Manap. Dalam banyak kita punya episod 300 lebih. Episod paling boring bagi kau siapa? Sejujurnya lah aku nak puk kat sini. Jangan put nama tapi topik lah. Paling bosan lah. Kira macam tengok time tiba belum habis-habis lagi. Aku rasa one of the few Satu yang on the paling top macam, on the top macam paling siap sekali lah. Yang kau menyampah macam kena ludah gitu lah. Bila kita panggil yang consultant tu. Oh yes. The marriage consultant. Yang laki bini tu. Yeah. Kita ada berbual con, lepas tu dia berbual nak actually proper. kita doing a episode or any content, kita nak kena fit yang kita bagi guest juga. Kalau guest kita guest Uish. you don't feel the vibe, Very draggy, very draggy. Then That's you true. feel that podcast atau the episode will be more on educational ataupun informational je. Dia jangan salah faham kan. They have their points. They are expert in their own field. Expert. Memang. Tapi bosan sure. Lepas tu dah habis, balik aku nak kena edit tu episod lagi. Aduh. One of that lah. Macam nak delete, macam tak nak upload pun ada. Paling best untuk kau? Paling best Top of your mind. Mune Band. Mune traditional Mune band. of course lah. Diorang datang 7 orang. Best lah tu. 7 orang. Sampai tak Traditional cukup band, mic share-share tu. Dah tak cukup bro. Sound quality pun dah rabak. Peduli. Janji kita kikik ketawa. Yeah, very good time. So I think that's one of the more memorable one lah. Okay. Bagi aku yang episod kira paling bosan, ada satu basker kita jemput lah. Kita jemput basker ni lah. Tu macam tadi aku cakap dengan korang lah. Tanya satu soalan, nanti dia jawab ya. Alamak, berat lah. Berat. Habis Tak tahu nak fit bro. macam gini, macam mana perasaan? Kau panjang. No, with all due respect to him, dia orang yang dah berumur, kita respect, kita tahu dia hustle and everything. Tapi kita nak buat content, tak ada content sure. It's hit and miss lah. It's gonna be a hit and miss lah. Guess yang kau thought that dia boleh fly, nanti dia down. So is it a risk that you take selalunya kalau There ada is a guest? risk, there is a risk. Oh, Kita pernah panggil satu for example, kita ingat ustaz very rigid. Okay. Asatiza, ustaz Ustaz masuk air bro. So air juga The people that you least expect, yang paling fly untuk tu yang best tu. Yeah, that's Nice. Kita pernah panggil satu, kita buat live.
this person is a well-known born lelaki tapi sekarang known as perempuan. However you want to put it lah. Okay. 400 lebih orang duk live, Facebook live. 400 over 4,000 over, sorry 4,000. Serius lah. Lepas tu nak accept friend request dekat Facebook, busy doh. Sampai tu itu betul fly. Itu betul fly sampai, tapi it's not only about dia punya attraction, tapi pasal dia punya content yang dia share. Dia punya perjalanan hidup, macam mana dia boleh jadi macam itu, dia bercinta ke depan. And also the guests also play a very huge part in their followers as well. Kalau diorang bahasa okay share gitu, setakat share gitu je okay. But it takes two to clap lah. Kita pernah buat satu podcast dengan nak cakap pasal panas Siapa? Satu tak mau cakap apa lah, tapi dia buat cerita hantu. Okay. Yang sekali keluar Prism punya advertisement Yang dia punya apa, videografi yang selalu ada mata kelip-kelip tu. Kalau tahu-tahulah. Tahu-tahu. Okay. Diorang time tu tengah popular tu. And kita bukan nak panggil diorang, bukan nak hop on diorang punya popularity, bukan. Because we are interested to know how they started. Banggalah anak Melayu kita. Suruh share, tak nak share tu. Tak nak share? Story pun tidak. Story je. Apa story? Kira macam kita nampak sangat kita ni tak ada benda lah. Ya. Datang pun setakat datang. Habis pernah juga buat dengan ustaz dua orang. Diorang pun expert in their own field. Diorang pun ada dia punya podcast sendiri. Aku rasa bangga, teruja tau buat dengan ustaz. Ustaz ni dia expert dengan dia punya benda ni. Tak share. Gatekeep lah. Tapi aku tahu lah korang pun buat podcast, tapi korang lagi fly apa? Kita siapa sah? Susah nak cakap You can't like demand. Kenapa nak kena dengki? Korang dah pernah bawa guest dalam korang punya Belum. episode? So far belum. So kita first lah ni. Tadi. Tadi tu first lah. So you guys need to do it as soon as possible. Because it's a different aspect altogether bila korang panggil a guest. Then from there korang boleh tahu siapa yang boleh fit, siapa yang boleh kasih questions, and you guys know each other pay part bila ada guest. A very good tip kalau ada guest, just the three of you just need to know kenapa korang invite two guests. Untuk apa je? Content. Selain daripadanya, jangan tanya apa-apa, tengah recording baru tanya. Correct. Sebab kalau korang dah tahu, then whatever it is, nanti macam tadi Wan cakap lah, it's gonna sound very robotic, very scripted. Tak natural. Tapi bila kita tak pernah panggil guest, kita tanya diorang pre-production lah. Selalunya kita tanya bila part production. Macam kita ni lah Correct. Impromptu. Saya tadi macam ni sekarang lah. Korang tahu tak nak buat pasal apa? Tak tahu. Kita pun tak tahu. Korang tak tahu aku nak buat pasal apa. Tak, yang sekarang ni, yang dorang sekarang kira kita punya episode recording ni, dorang kena jadi guest ni. Dorang tadi aku tanya kan, korang okey tak stay? Boleh lah stay untuk recording untuk kita, boleh lah. Dalam hati aku, sibuk dorang kata okey, kita nak buat pasal apa? Terus terang boleh cakap. Aku tengah tengok kau ni nak cakap pasal apa ni. Bukan confident lah, bukan confident. Mana dalam hati? Tak boleh cakap je lah. Lepas tu aku tanya kau, tell me nak buat pasal apa? Tak tahu, sibuk, alamak dia pun tak tahu. Seram tu. Seram kan? Seram lain. Tapi kadang-kadang benda-benda gini yang spontaneous yang best. Correct. Betul. Jack